Oke teman-teman, ini pula ialah pucuk simpur, pokok simpur, di mana pucuk muda deh nih kita boleh memakan dia untuk dijadikan sebagai bahan makanan ketika kita di dalam hutan semasa kita melakukan ikhtiar hidup tersesat di dalam hutan. Oke, untuk mengenal pokok ini senang aja. Buah dia macam ni. Oke, dia bulat. Oke, berwarna merah dan kalau dia berbunga warna kuning. Oke, ini dikenali sebagai pokok simpur. Ini adalah bunga pokok simpur. Buah dia tak boleh makan, tapi pucuk muda dia tuh tadi boleh dimakan. Oke teman-teman, ini pula adalah pokok kipas. Oke, karena daun dia seperti kipas, umbuan dia boleh kita guna untuk kita makan. Oke, dan daun dia ini juga kita boleh gunakan sebagai shelter untuk atap. Batangnya juga boleh digunakan sebagai untuk rangka shelter. Oke, dan rambut dia ini, oke, kita boleh manfaatkan untuk dijadikan sebagai pemula api ataupun tenda api. Oke, sama juga dengan pokok polot ataupun pokok bengkala ya. Kita boleh manfaatkan rambutnya sebagai tenda, dan kulit kayu dia ni, kulit dahan dia ni ya, kita boleh kikis dan kita boleh jadikan dia sebagai tenda. Oke, dan buah dia ni, sekiranya dia ada buah, kalau kita bernasib baik boleh diambil sebagai makanan. Oke, ini dah tinggal tangkai. Oke, tinggal tandanan dia. Dia seperti buah kelapa kecil. Oke, dan isinya warna putih dan rasa pun macam kelapa dan mengandungi banyak air. Jadi kita boleh manfaatkan untuk dijadikan makanan. Oke teman-teman, di dalam ikhtiar hidup, bunyi memainkan peranan penting. Oke, kalau kita dengar betul-betul dalam visual ini, kita boleh mendengar ya suara air yang mengalir deras, yaitu bunyi air terjun. Jadi itu adalah sebagai salah satu pandu arah kita untuk mencari sungai, agar kita dapat mengikut aliran air itu untuk keluar dari kawasan di mana kita tersesat. Dan ini adalah pokok mati atau tunggul kayu, di mana di dalam keadaan ikhtiar hidup kita boleh manfaatkannya sebagai sumber kayu api yang kering, dan boleh kita gunakan sebagai tempat untuk membuat unggun api. Dan ini pula ialah akar rotan. Oke, batang rotan yang kita boleh manfaatkan untuk membuat tali ketika kita di dalam keadaan ikhtiar hidup, untuk kita melangsungkan kelangsungan hidup. Mungkin kita nak membina shelter, jadi kita boleh manfaatkan ya rotan ini sebagai tali pengikat yang kukuh untuk membina shelter. Oke, ini adalah buah rotan yang belum masak ya, masih muda. Dan kalau dia sudah tua ya, kita boleh manfaatkan ya untuk sebagai makanan ketika sesat di dalam hutan. Dan ini adalah pula rotan. Oke, umbut yang di atas sebelah sana tuh, oke, boleh diambil sebagai makanan ketika sesat di dalam hutan. Oke, ini pula ialah pokok mengkuang. Oke, daun mengkuang ini, oke, dia berduri. Sebenarnya kita boleh manfaatkan dia ketika di dalam keadaan ikhtiar hidup untuk kita jadikan untuk kita anyam, kita ambil dan kita belah, kita buang durinya dan kita anyam untuk dibuat bakul. Oke, jadi ini mengkuang ini boleh dimanfaatkan sebagai bekas untuk menyimpan makanan ketika kita melakukan ikhtiar hidup di dalam hutan.
Oke teman-teman dan perempuan ya. Ketika kita tersesat di dalam hutan, salah satu tip untuk cara untuk mencari jalan keluar adalah mengikut aliran air sungai. Seperti yang ini mengalir, kita ikut aliran air sungai ini. Biasanya aliran air sungai ini akan turun ke bawah menuju ke kampung, ataupun pada zaman sekarang nih kebanyakan hutan dia telah pun diterokok untuk ladang-ladang sawit. Jadi dengan aliran air ini biasanya ladang-ladang itu berada pada aliran air sungai untuk memudahkan mereka untuk penanaman sawit dan sebagainya. Oke, hari ini kita juga bercerita berkenaan dengan bagaimana kita mengenal tapak binatang ataupun laluan binatang ini sebenarnya di dalam keadaan ikhtiar hidup. Kita boleh manfaatkan dia untuk mencari laluan keluar ya. Biasanya binatang-binatang hidupan liar di dalam hutan ini, seperti contoh macam babi ini, dia akan keluar daripada hutan ya. Sekarang ini hutan-hutan pula telah mulai kekurangan makanan, dan biasanya ada ladang-ladang sawit yang besar ditanam dibuka di kawasan-kawasan pinggir hutan. Maka di kawasan-kawasan pinggir hutan belantara inilah mereka akan menuju ke ladang sawit untuk mencari makanan. Oke, ini adalah salah satu contoh, yaitu tapak babi ya. Oke, ini tapak babi di mana dia mempunyai dua kuku di hadapan dan satu kuku panjang di belakang. Oke, dia ada 3 penggal di situ. Oke. Oke, ini adalah tapak babi ya. Oke, tapak babi dewasa. Oke, itu dia. Oke, ini adalah laluan dia untuk kita mengesan jejak dan trek binatang untuk dimanfaatkan sebagai usaha kita di dalam mencari hidup untuk mencari jalan keluar apabila tersesat di dalam hutan.